13 Julai 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat ini berdekat sekalian, kita masih lagi berada pada kelompok ataupun fasa terakhir kepada soal insan yang telah kita bincang selama waktu sebelum ni, iaitu pada ayat 23 hingga 26. Ayat ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, jadi ayat ni turun berikutan dengan sikap beberapa pemuka Quraisy yang begitu musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Jahal. Dalam tafsir Ibn Jarir Tabari ni, begitu juga dalam Musannaf Abdul Razak, begitu juga dalam tafsir Ibn Abi Hatim, bahawa Nabi Qatadah mengatakan Abu Jahal pernah berkata, kalau aku nampak Muhammad SAW sedang salat, aku akan pijak-pijak kepalanya. Lalu Allah pun turunkan ayat, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jadi persesuaian ayat ini, kalau kita lihat tanasub ayat ini dengan ayat lalu, selepas menjelaskan keadaan puak kafirin ni, sementarahan pula sifat orang beriman yang selamat di akhirat, maka Allah menetapkan hati Rasulullah SAW, melapangkan dada baginda, kerana ada tuduhan yang mengatakan bahawa Nabi ni seorang kahin, seorang sahir yang disebahkan kepada baginda. Contoh tahu kisah tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Beliau ni merupakan seorang pemimpin, seorang yang dikagumi di kalangan bangsanya, bahawa dia datang untuk menunaikan ibadah haji sampai dimasukkan kapas ke dalam telinganya, kerana tuduhan kaum musyrikin mengatakan kepadanya, wahai Tufail, bahawa sampai menunaikan haji nanti, dulu orang jahiliah pun mereka menunaikan ibadah haji juga, ada kalangan mereka yang tawaf dalam keadaan tak pakai apa-apa pun ada, kesesatan yang menimpa mereka. Jadi Tufail ni telah menutup telinganya kerana menyangkakan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy itu, Abu Jahal dan seangkatan dengannya, apa yang dikatakan itu sebagai benar, maka sampai masukkan kapas dalam telinganya. Tapi Tufail ni akhirnya telah beriman dan Allah telah berikan kepadanya satu karamah iaitu ada cahaya pada dahinya, dan akhirnya cahaya itu telah berada pada tongkatnya. Menarik tuan-tuan cerita ni, bahawa kefahaman terhadap sirah Nabi dan para sahabat ni membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang kita baca tu. Jangan ada kalangan kita mengatakan ni cerita apa pula kaitannya dengan Quran. Kehidupan Nabi dan para sahabat tu terjemahan kepada Quran tau. Jadi Abu Jahal ni telah mengatakan kepada kaum musyrikin kelilingnya bahawasanya dia akan memijak kepada Nabi SAW, sehingga dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, itu juga Abdul Razak dan Musannaf masing-masing, sampai Allah telah memerintahkan Jibril untuk datang memijak kepala si Abu Jahal ni. Ketika dia nak memijak kepala Nabi, dia melihat seolah-olah macam dinosaur. Apa dinosaur? Unta yang besar, hampir menggigitnya, kelang kabut Abu Jahal lagi. Orang semua lihat terkejut, melihat pemimpin mereka ni yang gagah perkasa ni berlari tak tentu hala ni. Dia seorang je nampak ada unta sebesar-besar makhluk ingin menggigitnya. Bahawa kalau dia mampu pegang Nabi pada ketika itu, maka akan ikhtatafathul malaikah, akan disambar dia oleh malaikat. Masa itu juga akan disiat-siat badannya. Jadi kembali kepada apa yang dipanggil sebagai tanasub dalam baca ayat Quran ni, ada satu ilmu dipanggil munasabat. Walaupun Al-Imam Asy-Syaukani adalah beberapa ulama tafsir yang tak setuju kepada tanasub ni, kerana nampak seolah-olah macam ada takalluf di situ, bahawa kita tak nampak berkaitan yang lebih lanjut. Tapi menarik pandangan antara ahli tafsir moden seperti Habanaka Al-Maidani dalam Qawaid Al-Amthal fi Tadabbur Kitabillahi Azza wa Jal, bahawa beliau menyatakan, pernah saya cerita pada tuan sebelum ni, manhaj syajari, bahawa tafsir Quran ni perlu lihat macam sebatang pokok. Pokok itu besar seumpama surah Al-Baqarah, panjang ayatnya. Pokok itu kecil seperti surah Al-Kautsar, pendek ayatnya. Tapi semua itu pokok akidah. Penceritaan yang dibawa itu adalah seperti dahan-dahan, ranting, daun, bunga, buah, seperti yang disebut dalam surah Ibrahim. Nanti ada peluang kita baca surah Ibrahim. Jadi sebenarnya tanasub yang ada ayat ni dengan ayat yang lalu, selepas Allah menjelaskan kesudahan puak kafir ini, ma'aluhum wa masiruhum, kemudian orang beriman, maka datang peringatan kepada Nabi dan pembaca Al-Quran tegar kepada umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi ini, supaya mengetahui batasan antara iman dan juga kufur adalah dengan mengikut kompas, iaitu Al-Quran ini. Quran diturunkan untuk menetapkan hati Nabi dan kita yang datang selepas Nabi SAW, melapangkan dada, kerana tuduhan ini akan berlaku saban waktu dan masa. Mengatakan umat Islam umat kolot, ketinggalan, ikut benda-benda lama, segala yang dinisbahkan kepada Islam itu, yaquluna fil Islami zulman bi annahu yasudu
zawihi an tariq taqaddumi in kana dhahakan fa kaifa taqaddama ta'wailuhu fi asrihi al-muzdahiri. Ini kata-kata seorang penyair Ahmad Syauqi. Nariklah kata-kata beliau bahawa segala label kolot ketinggalan zaman itu semua dikena kepada umat Islam. Padahal apa yang mereka dakwa sebagai pembangunan, kemodenan dan sebagainya itu merupakan perkara-perkara yang bercanggah dengan fitrah. Apalah nilai satu kemodenan kalau yang menjadi galang gantinya adalah maruah manusia, wanita untuk dikorbankan tanpa suami, kehidupannya melahirkan anak-anak tanpa ada kebertanggungjawaban daripada seorang suami. Apalah nilai muamalah itu kalau yang kaya terus kaya, yang miskin ditindas, dihisap darahnya. Islam datang untuk menyelesaikan perkara itu. Maka Quran datang untuk membetulkan perspektif yang salah ni supaya tasbit al-afidah, tetapkan hati bahawa Quran merupakan wahyu daripada Allah dan Allah merintahkan Nabi-Nya untuk bersabar. Selepas itu Allah menyebut keadaan dua kelompok di dunia yang mentaati perintah Allah, mengikuti Rasulullah, ataupun orang kedua yang melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan. Jadi ini dia yang terang jelas dapat kita lihat pada penghujung bahagian daripada surah Al-Insan ini, bahawa Allah menghuraikan tujuan penciptaan manusia ni daripada tiada kepada ada, bahawa dia menciptakan manusia, memberi kepada mereka ni berbagai bentuk potensi dan kemudian menunjuk mereka jalan lurus dan menguji mereka dengan kemaksiatan dan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Di antara mereka ni ada yang tersasar, terbabas, tapi masih ada peluang untuk kembali kepada Allah SWT. Dan kembali mereka ini sekarang berbicara tentang petunjuknya itu Al-Quran, yang mesti difungsikan sebagai satu kitab petunjuk. Boleh juga Quran ni jadi sebagai satu kitab untuk rawatan, ruqyah boleh, ruqyah boleh, tak ada masalah. Tapi utamanya adalah kitab tasyri', kitab syariah, dia merupakan kitabul hidayah. Maka penurunan Al-Quran ni peringkat awalnya beransur-ansur supaya mudah bagi engkau menjawab semua pertanyaan ditanya oleh mereka, wahai Muhammad, dan supaya dia kuat dalam hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran wahyu ni supaya sentiasa beri kepada kamu berita gembira bahawa perjuangan kamu ni menyamai perutusan nabi-nabi yang pernah diutuskan sebelum, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disuruh kamu untuk mengingatinya, selalu pegang kepadanya, kerana dalam menghadapi ketetapan Tuhanmu, kesusahan, ujian, ia perlukan kesabaran, tapi semuanya mestilah ada satu landasan daripada Allah SWT sebagai sumber rujukan. Saya pernah cerita pada tuan ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, dalam perjalanan itu melihat rahib, ruhban, padri dan juga pemimpin-pemimpin agama yang lain ni hidup dengan bajunya seumpama daun kering, tidak bersepatu, tidak makan benda-benda yang berasaskan daging, tidak boleh berkahwin, dan dari kalangan mereka ni yang sanggup mematikan syahwat dengan cara yang tertentu. Maka Sayyidina Umar melihat, menangis. Sayyidina Umar mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini kat dunia hidup dalam keadaan kesusahan, besok ke akhirat menempa kesusahan lagi. Dari dunia hidup dengan keterbatasan seperti itu, berkahwin pun tak boleh, apa pun tak boleh, besok di akhirat pun akan dibakar lagi sekali dalam neraka. Kesiannya. Ini bahana tidak menggunakan akal, dan juga kitab petunjuk yang diutuskan tidak mahu dipakai. Maka dipakai logik akal dia. Sampai bila logik itu boleh diterima, tuan-tuan? Kita belajar ilmu sains daripada sekolah rendah lagi menunjukkan bahawa batang kayu itu letakkan dalam air nanti nampak bengkok, padahal dia tegak. Itu logik akal, tidak boleh dipakai dalam semua keadaan. Maka manual yang perlu diikuti ini merupakan Al-Quran. Jadi kekallah kamu berpegang pada bekal yang diutuskan ni, bahawa dia menjawab semua persoalan. Berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu, melaksanakan salat pada waktu pagi, iaitu subuh, waktu petang, zuhur dengan asar, dan sebahagian malam, maghrib dengan isyak, seperti kata para ulama tafsir. Contohnya dapat kita lihat dalam tafsir Fakhruddin Razi sebagai contohnya. Kemudian bertasbihlah kepada Tuhanmu, laksanakan salat tahajud, ada waktu sebahagian pada waktu malam, mengikut kepada kemampuan kamu. Dan ia merupakan satu benda yang bersifat tatawwu', perkara yang merupakan satu tuntutan yang digalakkan, tapi bukannya wajib, kecuali ke atas Nabi. Ini merupakan satu kewajipan. Jadi tugas penyampaian risalah kenabian ni dipanggil oleh Allah. Dekat hujung ni kita dapat lihat bahawa Allah menyatakan fasbir li hukmi rabbika. Jadi menyampaikan risalah ni dinamakan oleh Allah sebagai hukum ketetapan Tuhanmu. Kerana risalah kenabian ni tidak dapat diusahakan, dia merupakan satu ketetapan daripada Allah. Jadi Allah telah menetapkan bahawa dalam menyampaikan Islam ni mesti ada rukun asas dia, mesti ada tentangan, mesti ada rintangan, mesti ada cabaran. Pernah kita bincangkan sebelumnya surah Hijr kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam ayat yang ke-97-98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tak kita bincangkan, kami mengetahui dengan sungguhnya bahawa engkau ni sempit dadamu, wahai Muhammad, tak ada apa mereka ucapkan, wahai Muhammad SAW. Tasbihlah dengan muji Tuhanmu dan jadilah di antara orang yang bersujud dan beribadahlah kepada dia sampai datang kematian kepadamu. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kewajipan, kemestian melakukan tanggungjawab dalam menyampaikan Islam ini untuk Nabi dan juga untuk umatnya dengan berpegang kepada Al-Quran. Dan jangan merasa penat, resah, gelisah, lelah terhadap kerja ni. Kemudian kita lihat ayat berikutnya.
dalam ayat ke-27, 28, 29, 30 dan 31 daripada surah yang mulia ni menuju ke penghujungnya. Boleh tuan-tuan lihat pada jilid ke-10 masih lagi pada muka surat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat nanti. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi tubuh mereka bila kami kehendaki. Kami bersungguh-sungguh menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sungguhnya ayat-ayat ini adalah satu peringatan. Maka barang siapa mengkehendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia masukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim itu disediakan baginya azab yang pedih. Jadi sekarang dia merupakan satu pilihan, menggambarkan kepada si mukmin bahawa mereka milih untuk menjadi orang beriman. Si kafir, berbagai petunjuk telah diutuskan tapi kamu masih lagi engkar. Kamu masih lagi menunjukkan sifat bongkak, takabur, berdegil yang ada dalam diri kamu, maka apa kesudahan hidup kamu nanti? Ni di surah Bahasa Arab kalau kita lihat, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ini dalam aspek balaghatul Quran dipanggil sebagai muqabalah. Itu Allah membandingkan antara suka dan tak suka, antara kehidupan dunia dengan kehidupan yang kekal. Inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ini muqabalah namanya. Jadi Allah mengingatkan kehidupan dunia ni sebagai satu yang berada di depan, ajilah. Kemudian yawman thaqila, ini hari yang berat. Ni di bahasa Arab merupakan satu istiarah, dipinjam daripada beban berat yang membebankan seorang yang memikulnya. Ini adalah seperti kalau kita lihat Allah menggambarkan wasyadadna asrahum. Ini pun satu tafsiran yang sangat menarik yang dikemukakan. Kami kukuhkan, kami kuatkan anggota mereka, persendirian mereka. Jadi Allah membuat perkaitan di antara manusia ni dengan satu yang mereka lihat setiap hari, dan bila hari tua mereka akan rasa mungkin kemerosotan pada anggota tersebut, iaitu namanya urat dengan otot. Dari sudut bahasa kalau kita lihat, asrun ni, apa mana asrun tuan? Ni satu benda menarik tau. Tentu tuan-tuan pernah dengar perkataan usrah kan? Mana usrah apa dia? Usrah ni pertautan hubungan lah, yang mungkin melibatkan keluarga sebagainya. Juga di awal kita dah jumpa perkataan asir kan, iaitu tawanan perang. Ini menarik lah tuan, ni kaitan-kaitan penggunaan perkataan Quran ni, disiplin yang ada, kita dapat pattern yang ada, bahawa penyempurnaan di hujung ni mengingatkan kita menambat kembali segala informasi yang kita pelajari pada awal surah Al-Insan ni, nampaknya ditambat di hujung ni supaya dia tidak lari pada minda kita tentang keberkaitan tanasub di antara ayat ini, dan juga maudhu' topiknya di bawah dipanggil sebagai wahdah maudhu'iyatil Quran, kesatuan maklumat yang dibawa Al-Quran. Di hujungnya adalah sekali lagi penekanan aspek akidah. InsyaAllah perkara ini akan saya serlahkan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian